Salam sejahtera, anda semua menonton Awani Borneo bersama saya Fauzi Zain dan ini tumpuan utama malam ini. Tan Sri Dr. James Jemut Masing positif COVID-19. Penerbangan ke Sarawak ditambah kepada 87 penerbangan seminggu. Setahun berlalu, GRS bukti wibawa terajui pentadbiran Sabah. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. James Jemut Masing dimasukkan di wad unit rawatan rapi ICU Hospital Umum Sarawak HUS selepas disahkan positif COVID-19. Masing sendiri mengesahkan perkara itu ketika dihubungi Esro Awani hari ini. Tambahnya, beliau menjalani ujian RT-PCR selepas mengalami simptom virus berkenaan. Apabila ditanya akan keadaannya pada ketika ini, Masing memberitahu dia dalam keadaan stabil dan akan berada di hospital kira-kira 14 hari. Untuk rekod, Masing telah menerima 2 dos lengkap vaksin COVID-19. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa mematuhi SOP ketika berada di kawasan umum. Sementara itu, kes harian COVID-19 di Malaysia pada hari ini menyaksikan peningkatan berbanding semalam. 11,322 kes direkodkan dalam tempoh 24 jam, menjadikan kes keseluruhan kini berjumlah 2,220,526 kes. Sarawak masih lagi menjadi negeri yang merekodkan kes tertinggi dengan 2,358 kes. Sabah pula kekal di bawah 1,000 kes dengan namun meningkat berbanding semalam dengan 965 kes. Sementara Labuan dari sifar kes semalam kepada 3 kes pada hari ini. Dari 22 penerbangan pada ketika ini kepada 87 penerbangan seminggu, kekerapan penerbangan memasuki Sarawak akan ditingkatkan 4 kali ganda mulai Jumaat ini. Keputusan dibuat setelah mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada 24 September lalu. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin berkata, ia melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Pulau Pinang, Johor Bahru, Kota Baru, Labuan dan Singapura menuju ke Kuching, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Keputusan itu jelasnya dibuat setelah pelbagai faktor dipertimbangkan. Ia termasuk pembukaan sektor pelancongan negeri secara berperingkat, tambang penerbangan yang tinggi, permintaan orang ramai, pengecualian kuarantin wajib kepada penumpang lengkap vaksinasi yang melakukan perjalanan dalam Malaysia serta pembukaan semula sekolah dan universiti mulai Oktober 2021. Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan jadual penerbangan baru ini, pihaknya mengadakan mesyuarat bersama pihak berkuasa penerbangan termasuklah MAFCOM, CAAM, MAHB, APM, Pejabat Residen serta Kementerian Pengangkutan Malaysia pada Selasa. Kim Shin turut memberi peringatan kepada semua penumpang untuk mematuhi dengan ketat SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan GPBN. Zon Selatan Sarawak akan beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN pada 1 Oktober, sekaligus menjadikan seluruh negeri berada di fasa 3 PPN. Bagaimanapun, pergerakan berentas daerah di dalam Sarawak masih memerlukan permit polis. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Fasa 1 pada ketika ini telah pun mencapai tahap 71%. Ia dijangka siap sepenuhnya menjelang penghujung tahun 2022. Dan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan pada Selasa berkata, kemajuan pelaksanaan projek Pen Borneo Sabah pula siap 56%. Ia melibatkan 12 pakej dari kesemua 35 pakej dalam Fasa 1 di mana ianya dijangka siap pada akhir tahun 2023. Manakala 23 lagi pakej selebihnya dalam fasa 1 itu akan dilaksanakan apabila peruntukan disediakan. Tambah Fadilah, selain Lebuh Raya Pen Borneo, antara fokus utama kementerian adalah untuk meneruskan projek infra lain, termasuklah projek Sabah Sarawak Link Road SSLR Fasa 1. Tambahnya, setakat 21 Ogos 2021, Kementerian Kerja Raya telah membelanjakan RM2,904 juta bersamaan 54.3% peruntukan belanja pembangunan.
Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 diharapkan mampu melonjakkan kembali industri pelancongan negara dan harapan tinggi itu dinyatakan Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Jelas Abdul Karim, pandemik COVID-19 telah mengubah lanskip industri tersebut yang bersifat inklusif, moden dan mengutamakan protokol kesihatan sebagai prasyarat utama pembukaannya. Tambahnya, usaha kerajaan pusat memupuk budaya pelancongan bertanggungjawab selari prinsip yang dianjurkan Sarawak dalam meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan pelancongan. Pihak-pihak yang bersama-sama dengan kita memang memberi penekanan kepada responsible tourism dalam apa-apa yang kita lakukan, sehingga festival-festival muzik yang kita lakukan sebelum COVID ini pun kita dapat lihat Rainforest World Music Festival. We put a lot of emphasis on responsible tourism. A few years ago, we have even semasa Rainforest World Music Festival mengatur program-program menanam mangrove dan sebagainya to inculcate that kind of spirit, that kind of outlook, so that ia akan tertanam ke dalam jiwa dan hati rakyat supaya untuk sentiasa menjaga keindahan alam, green, no pollution dan sebagainya. Selain menyediakan peruntukan, beliau berharap produk-produk pelancongan di Sarawak turut diberi perhatian sewajarnya agar industri tersebut kekal relevan dalam sebarang dasar baharu pelancongan negara. Tapi harapan kita selepas COVID-19 sudah reda, baiknya kerajaan pusat, baiknya kerajaan negeri. Kerajaan negeri memang kita amat fokus sekali untuk membangunkan sektor-sektor ataupun produk-produk pelancongan di negeri Sarawak. Tapi harapan kita di peringkat persekutuan adalah untuk jangan juga memberi penekanan yang tinggi kepada sektor ataupun pembangunan produk pelancongan yang terdapat di negeri Sarawak. Klinik Kesihatan Serian jenis 3 dijangka tetap siap mengikut jadual meskipun berlaku sedikit kelewatan pada waktu ini. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan 2 Datuk Aaron Agor Dagang, perkembangan pembinaan setakat Ogos lepas adalah 49.5%, kurang lebih 15% berbanding yang dijadualkan. Dan kemajuan projek sehingga 31 Ogos 2021 ialah 49.59% berbanding dengan yang dijadual 65%, bermakna kita kelewatan dalam 15% lebih. Projek dijadualkan siap pada Jun 2022. Klinik kesihatan jenis 3 Serian ini akan menawarkan perkhidmatan klinik pakar luar, klinik ibu dan anak, rawatan pergigian, kecemasan, radioterapi dan farmasi. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan yang dikemukakan Ahli Parlimen Serian Rakyat Jaim. Tambah Aaron, fasa pertama melibatkan kerja tanah yang bermula pada 1 Disember 2016 dan siap sepenuhnya pada 20 Julai 2017 dan fasa kedua melibatkan pembinaan klinik bermula 10 Jun 2020. Baik, pada sesi sebelah petang, Ahli Parlimen Silam Datuk Muhammadin Ketapi membangkitkan mengenai hospital baharu di Lahad Datu. Kata beliau, hospital berkenaan berstatus hospital pakar. Namun sehingga pada hari ini tidak ada pakar yang dihantar di hospital berkenaan. Oleh yang demikian, saya memohon kepada Kementerian Kesihatan, pakar yang diperlukan ini adalah kardiologis dan juga nefrologis. Pesakit-pesakit yang mengidap penyakit jantung perlu diantar ke Kota Kinabalu. Apatah lagi kalau membuat bypass dan angioplasti, angiogram sekalipun kena antar pergi Kota Kinabalu supaya dapat dirawat. Demikian juga dengan
pakar nefrologis yang perlu ditempatkan di Hospital Lahadatu. Oleh kerana pesakit-pesakit buah pinggang pun diantar ke Kota Kinabalu untuk penyediaan tapak dialisis. Tempoh setahun pentadbiran Gabungan Rakyat Sabah GRS, pelbagai cabaran dihadapi untuk mentadbir negeri di bawah bayu itu. Baik dari segi politik maupun ekonomi dan kesihatan awam ditangani dengan baik tanpa menghiraukan kemelut di peringkat kerajaan pusat. Setahun berlalu, GRS terus teguh mengorak langkah mendepani COVID-19 dan ekonomi serta pembangunan Sabah. Ketua Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong berkata, ini bukti kredibiliti dan kemampuan kerajaan di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. So sepanjang sepanjang setahun ni kita nampak pelbagai liku-liku dan cabaran telah ditempuhi oleh GRS, tetapi kita nampak GRS masih lagi kukuh di Sabah ini. Dan indeed bagi saya apabila ada macam parti-parti daripada RDP dan juga USNO memohon untuk menyertai GRS, bagi saya GRS pastinya adalah satu platform politik yang punya kredibiliti sendirilah yang mendorong parti-parti ini memohon untuk menyertai GRS. Walaupun masih terlalu singkat untuk menilai kejayaan sesebuah pentadbiran, beliau berkata terdapat pencapaian-pencapaian GRS yang memberi impak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Antaranya, Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. GRS ni sebuah kerajaan yang saya rasa dia mempunyai vision, wawasan di mana mereka telah memperkenalkan blueprint Hala Tuju pembangunan negeri Sabah dengan nama Sabah Maju Jaya. So di mana Sabah Maju Jaya ni mereka telah memberi fokus kepada 3 sektor utama, iaitu pelancongan, pertanian sama perindustrian. So ini penting actually sebagai sebuah kerajaan mempunyai vision, Hala Tuju ke mana mereka mau pergi. Tambah Dr. Lee, amat penting bagi sesebuah kerajaan untuk memiliki visi yang jelas dan konkret. Bukan hanya berkaitan pembangunan tempatan, tetapi juga mencari jalan keluar daripada kemelut yang berlaku demi kesejahteraan rakyat. Menurut rekod kerajaan GRS terbentuk menjelang pilihan raya negeri ke-16 pada 26 September 2020. Mahir membuka pagar automatik dan beroperasi menggunakan kereta sewa membuatkan aktiviti mereka sukar dijejaki. Tek licik sindiket mencuri kereta dan pecah rumah geng PG bagaimanapun berjaya dihidu oleh pihak polis. Hasilnya 3 suspek warga tempatan ditahan di Jalan Tun Ahmad Adrus, Kuching pada 24 dan 25 September lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmun Bajah berkata 2 suspek lelaki berkenaan berusia 26 dan 39 tahun berperanan sebagai perancang utama dan wanita berusia 28 tahun terbabit sebagai perancang pemasaran. 2 suspek lelaki berkenaan merupakan bekas banduan dan masing-masing mempunyai 8 dan 18 kes lampau, manakala wanita terbabit memiliki 9 kes jenayah lampau. Segala proses jual beli barangan curi dibuat secara terus kepada pelanggan tanpa menggunakan media sosial. Dia menggunakan cara yang very conventional. Dia tak menggunakan apps yang ada ni, Facebook, WeChat tak. Dia menggunakan conventional, message yang basic dan perjumpaan one by one, face to face dengan pelanggan-pelanggan yang ada. Itu pasal ada satu marketing plan. Dia mengiklankan barang-barang yang dijual ni pun semua direct contact. Pembayaran pun semua direct contact, COD, orang kata COD, cash on delivery. Polis turut merampas 20 barangan dipercayai hasil pecah rumah dan 2 kenderaan. Sindiket ini menyasarkan rumah dan kereta di kawasan selatan Sarawak dan bergiat aktif pada jam 2 hingga 3 pagi. Antara yang dicuri termasuk kereta yang kemudian dilerai bagi mendapatkan komponennya untuk dijual semula. Ini semua dibuat di tepi satu kawasan lapang, di tepi Jalan Bako. Dia leraikan di situ, dia bakar. Selepas dia mengambil semua komponen-komponen yang berharga dan dijual, dia bakar yang selebihnya. Untuk dia nak melupuskan. Tapi dia dah tahu, kita ada style, kita ada cara untuk dapatkan identiti yang ada ni.
Dengan tangkapan ini, polis berjaya menyelesaikan 9 kes curi kenderaan dan 15 kes pecah rumah dengan anggaran kerugian lebih kurang RM430,000. Ketiga-tiga suspek direman 4 hari dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 379A, Seksyen 411, Seksyen 427 dan Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Baik, sekian Awani Borneo, saya Fauzin, kita jumpa lagi.